المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Di antara ayat-ayat yang banyak itu, ayat 3 surah At-Talaq, ayat 8 surah Ar-Ra'd, ayat 49 surah Al-Qamar, ayat 38 surah Al-Ahzab dan ayat 48 surah Al-Ma'idah, yang di antara maksud-maksudnya menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak kebijaksanaannya telah menentukan qadar takdirnya bagi tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Mastikah Hadis. Kita berada pada bab yang ke-6, perbicaraan berkenaan dengan rukun iman. Sebab yang ke-6 ini perbicaraan berkenaan dengan wajib beriman kepada qadar takdir. Yang sebagaimana kita maklum bahawa rukun iman ini ada 6. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis Islam, iman dan ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal iman? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi kita dah lalu 5 yang ada di depan, kita dah lalu berkenaan dengan iman kepada Allah sehinggalah beriman kepada hari akhirat. Maka yang ke-6 ini adalah rukun iman yang ke-6 itu, iaitu beriman kepada qadar. Sama ada qadar tersebut adalah qadar yang baik ataupun qadar itu adalah qadar yang tidak baik ataupun yang buruk. Cuma kita perlu faham bila dia sebut rukun, maknanya dia adalah juzuk yang tak boleh terpisah. Rukun ni ibarat tiang utama pada satu-satu bangunan. Kalau sebuah rumah kecil, boleh jadi paling kurang kena ada 4 rukun. Maka kalau ada 3, runtuh rumah tu. Maknanya nak kena ada 4 juga. Begitulah maksud dia. Iman ni ada 6 rukun. Tak boleh cacat mana-mana satu daripada rukun iman tu. Kalau cacat maknanya tak beriman kita. Maknanya cacat situ maknanya kita mengingkari salah satu daripada rukun yang 6 tu. Satu pun cukuplah sebab dia rukun. Dan rukun sini rukun hakiki. Macam kita mengaji rukun wuduk ataupun istilah lain diguna dalam fiqh fardu wuduk. Ada berapa? Ada 6. So maknanya kalau tak ada satu daripada 6 tu tak jadi wuduk. Walaupun basah habis tubuh badan kita. Kenapa basah ni? Keluar bilik air, ambil wuduk, tapi kaki tak basuh katakanlah, ataupun niat tak ada ketika basuh tubuh kita dengan air tadi, maka tak jadi wuduk walaupun habis air 1 baldi kita ambil air tersebut untuk kita basuh tubuh kita, anggota-anggota kita. Itu rukun hakiki maksud dia. Jadi rukun iman ni pun begitu juga. Mesti ke-6 tu kita percaya. Sebab tu iman ni ialah at-tasdiqu bima ja'a bihin nabi. Itu iman. Iman ni maknanya membenar. Percaya bima ja'a bihin nabi. Segala benda yang dibawa oleh nabi. Itu iman. Maka salah satu daripada perkara yang dibawa oleh baginda Nabi, ajaran yang Nabi bawa dan Nabi ajar ialah
beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qadar lah kalau dalam hadis tadi. Beriman dengan qadar, sama ada qadar tu baik ataupun buruk, dua-dua tu daripada Allah Ta'ala. Itu tasdik, maknanya percaya sungguh-sungguh, putuslah dalam hati kita. Tak ada yang mendatangkan ketentuan dalam hidup kita ni kecuali yang menentukannya sejak azali adalah Allah Ta'ala. Cuma bila kita berbicara berkenaan dengan beriman kepada qada, beriman kepada qadar ni, kalau kita melalui kitab akidah ataupun tauhid usuluddin, maka kita akan bertemu dua istilah, iaitu qada dan qadar. Jadi qada dan qadar ni nak kena beza antara yang mana satu qada, yang mana satu qadar. Qadar ni maksud dia ialah Allah Ta'ala telah menentukan ataupun telah tetapkan pada makhluk-makhluk dia sejak sedia lagi. Maknanya sejak azali. Bila mana kita sebut qadar, maknanya dia kena pada ketentuan yang Allah Ta'ala dah tentukan pada kita. Apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kita? Contoh, umur berapa Allah Ta'ala tentukan pada kita? 70 tahun katakanlah, itu dipanggil qadar. Ataupun Allah Ta'ala tentukan kepada kita apa? Anak ada berapa orang. Allah Ta'ala tentukan pada kita rezeki qadar mana. Sebanyak mana. Kalau kata boleh timbang, maknanya berapa kilo katakanlah rezeki itu Allah Ta'ala tentukan pada kita selama kita hidup 70 tahun tu. Itu dipanggil qadar yang Allah Ta'ala tentukan sejak azali. Dia, kalau kita mengaji dalam usuluddin, qadar ni adalah ta'alluq kepada sifat iradat tanjizi qadim. Itu dalam usuluddin lah kalau tuan-tuan mengaji. Baik, satu. Yang kedua, satu lagi istilah ialah qada. Biasa kita dah sebut qada dan qadar. So qada ni adalah Allah melakukan apa yang dia tentukan di dalam qadar tadi. Maknanya bila kita dilahirkan, betul-betul kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala selama 70 tahun lah. Sebab dia dah qadarkan kita hidup selama 70 tahun. Anak kita berapa orang? 5 orang dalam qadar dia. Bini kita bukan asal daripada negeri yang sama dengan kita qadar. Bila kita lahir ke dunia, maka Allah Ta'ala laksanakan semua yang telah diqadarkan itu. Maka tu dia panggil qada. Maknanya pelaksanaan ataupun Allah Ta'ala melakukan apa yang telah dia qadarkan. Itu dia panggil qada. Lepas tu, bila kita mengaji bab qada dan qadar ni, ada lagi satu istilah, iaitu qada dan qadar mubram dan mu'allaq. Ni nak kena jelas belaka sebab dia fardu ain. Sebut dah. Ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Qada dan qadar ada yang mubram dan ada yang mu'allaq. Yang mubram ni maknanya yang putus, yang tetap, tak ada kecuali. Itu mubram. Allah Ta'ala tentukan umur kita hidup atas dunia ni selama 70 tahun. Putus itu. Maknanya siapa umur 70 tahun mati. Itu dia panggil mubram. Tapi ada di sana qada dan qadar yang berbentuk mu'allaq. Allah Ta'ala gantung ataupun kaitkan dengan apa-apa perbuatan menyebabkan dia panjangkan lagi usia. Macam tuan-tuan baca hadis yang Nabi sebutkan, man ahabba, siapa-siapa yang suka an yunsa'alahu atharih, an yunsa'alahu fi atharihi, siapa-siapa yang suka Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yubsata lahu rizquh, dan Allah Ta'ala lapangkan rezekinya. Maka Nabi kata falyasil rahimah, maka hendaklah dia dia menghubungkan silaturrahim. Ni nampak macam boleh hubung ni.
Bila kita hubung silaturrahim, maknanya rezeki akan jadi lebih murah. Umur kita akan dipanjangkan. Tu mana satu yang mubram, mana satu yang muallaq. Yang ni yang muallaq ni. Dalam ilmu Allah Ta'ala tertuduh kalau si fulan ni tak hubung silaturrahim, umur dia 65 tahun mati. Tapi kalau dia hubung silaturrahim 70 mati. Tu ketentuan Tuhan gitu. Qadar dia gitu. Bila lahir manusia fulan tersebut di dunia, maka siapa umur 65, maka dia pun pergi hubung silaturrahim. Maka Allah Ta'ala pun panjangkan usia dia jadi 70. Tapi kalau Allah Ta'ala tetap dah 65 dia mati, siapa umur 65, orang ajak dia, jom kita pergi ziarah lah. Saudara mara jauh kita yang duduk di Perlis nu, lama dah kita tak ziarah, hubung silaturrahim. Dia kata tak ada masa nak pergi. Dia tak jadi hubung silaturrahim, maka umur dia 65 meninggal. Tu dipanggil muallaq ataupun mubram. Tu tuan-tuan kena jelas antara muallaq dengan mubram. Satgi duk baca dalam hadis. Siapa-siapa yang baca apa? Musim-musim Covid ni dak pakat duk baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Banyak riwayat hadis tu. Antaranya Nabi kata mangqala, siapa-siapa yang baca bismillah tu sampai habis tadi, maka Nabi kata lan yadurruhu syai'. Nabi guna lan. Sama sekali tak akan mudarat dia oleh sesuatu. Ada lain sebut tak akan ditimpa oleh bala yang datang secara tiba-tiba. Kalau dia baca pada waktu pagi, siang tu tak akan datang bala secara tiba-tiba. Kalau dia baca pada waktu petang ni, lepas maghrib ni dia baca, maknanya malam tu dia tak akan kena bala yang datang secara tiba-tiba. Tu dia panggil qada yang mubram daripada Allah Ta'ala, putus itu. Tapi bila mana Allah Ta'ala nak kenakan pada seseorang tu ujian dan bala, dia mari terlupa. Dia mari terlupa. Biasa lepas maghrib dia baca sokmo tahu ke? Selalu. Biasa duk baca, tiap-tiap lepas maghrib mesti baca. Sambil-sambil baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun dan sebagainya tu, mesti selit bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' thalathan. Nabi kata baca 3 kali. Maka tiba-tiba hari nak kena tu, hari nak jatuh yang mubram di sisi Allah Ta'ala tu, jadi terlupa kita. Tak teringat, mari terlupa nak baca yang tu. Keluar daripada rumah tu, balik tu test tengok positif. Sebab tu ibram daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak gitu. Tu yang mubram. Tapi kalau kita baca, jawab dia tak kena. Tu dia panggil qada dan qadar yang berbentuk muallaq. Tuhan gantungkan dengan sesuatu. Tu tak ada pertanggahan lah. Antara qada mubram ataupun qada yang muallaq ni. Supaya tolak lah tuan-tuan ngaji bab tolak, bab cerai. Cerai ni ada satu yang berbentuk muallaq, ada satu yang berbentuk, cuma dalam bab talak ni dia tak panggil mubram, dipanggil munajjaz. Satu talak yang berbentuk munajjaz, maknanya terus jatuh. Kita kata pada bini kita, anti talik, aku ceraikan kamu dengan talak satu, jatuh terus. Jatuh terus talak satu. Sebab apa? Tak ada talik apa-apa dah tu. Tak ada kait dengan apa-apa dah. Tak ada gantung dengan apa-apa dah ayat tu. Terus terang kita sebut, engkau aku ceraikan dengan talak satu. Jatuh lah talak. Ada satu lagi tu yang dipanggil talak munajjaz dipanggil. Satu lagi dipanggil talak muallaq, kita gantung. Aku akan ceraikan kamu sekiranya mu pergi rumah Zaid, mu masuk rumah Zaid. Kalau pergi saja tak jatuh lagi, masuk jatuhlah. Tu kita kait, kita taklikkan dia dengan pergi dan masuk rumah Zaid. Maknanya kalau pergi saja tak jatuh, tak keluar lagi tak jatuh.
Tu dia panggil talak yang muallaq dia panggil. Supaya dengan qada dan qada ni dia ada yang muallaq dan dia ada yang mubram. Cuma qada dan qada ni kita kena faham dia adalah semua tu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Kita ni hanya melihat saja apa yang sedang ditentukan oleh Allah taala pada kita. Sebab tu hikam Ibnu Athaillah disebut apa? Disebut sawabiqul himam la takhruqu. Apa disebut? Sawabiqul himam la takhruqu aswaral aqdar. Sawabiqul himam maknanya al-himam as-sabiqah, maknanya himam yang tinggi, himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi yang ada dalam diri seseorang salik ilallah, orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. La takhruqu aswaral aqdar, dia tak boleh nak merombak ataupun menembusi tembok qadar Tuhan. Maknanya kita nak ke mana-mana pun, nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala pun, semua tu qadar tu dah ditentukan dah oleh Allah Ta'ala. Ada orang qadar dia sampai tahap boleh jadi wali min awliyaillahi salihin. Ada orang dia hanya duduk di tahap soleh. Ada orang boleh jadi di tahap itu, ini dan sebagainya. Dia tak boleh nak ubah dah qadar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita pun gitulah. Di ayat hikam ni dia nak suruh kita ni biar bergantung dengan Tuhan. Bukan maknanya nak suruh kita down, tidak. Kalau gitu tak payah buat apalah, dak. Kita tak tahu apa yang Allah Taala qadarkan pada kita. So kita sekarang ni sedang menyaksikan, bila berlaku baru kita tahu, oh gini qadarnya. Belum ni mana kita tahu jodoh kita orang negeri mana. Kita duk berasa nak kahwin dengan orang luar contohnya. Kita orang KL nak kahwin dengan orang pantai timur lah. Pada masa tu, tengok bini kita sekarang ni orang sebelah rumah. Tu kita menyaksikan rupa-rupanya dalam ketentuan, dalam qadar Tuhan ialah Allah Ta'ala tentukan orang yang jadi suri hidup kita ni adalah orang yang datangnya daripada sebelah rumah kita je. Itu bila kita tak tahu tu maknanya nak suruh kita berusaha lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam suratan amal. Bahkan usaha kita tu pun kita sedang melihat, oh gini rupanya Allah Ta'ala letak dalam usaha kita. Sebab setiap yang berlaku, hatta ulama sebut, walau kerlipan mata, walau segaris lintasan di hati, dia tak lari daripada dah ditentukan oleh Allah Ta'ala yang kita panggil sebagai qadar. Maknanya boleh kelip sekali. Maknanya kita sebenarnya menyaksikan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Bila sampai masa kita menyaksikan, Allah Ta'ala tentukan rupa-rupanya anak aku 3 orang, lepas tu anak aku jadi apa nanti ke depan nanti. Kita sedang melihat. Sekarang kita tak tahu. So kita sedang berusaha. Kita sedang nasihat. Kita sedang kita sedang motivasikan anak kita dan sebagainya. Tengok-tengok dengan motivasi yang kita bagi anak kita jadi orang berjaya, cemerlang belaka. Dengan motivasi boleh jadi tak berkesan. Tak ada berjaya juga seorang anak kita jadi orang biasa-biasa je. Atau kita sedang menyaksi qadar yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bukan nak suruh kita kita down ataupun tak perlu berusaha, tidak. Bahkan perlu untuk kita berusaha. Itu tak menafikan ikhtiar, walaupun kita tahu bahawa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikhtiar kita dulu juga adalah qadar yang ditentukan oleh Allah. Baik. Sedikit sebanyak untuk kita jelaslah berkenaan dengan qada dan qadar. Dalam ni dia tak sebutlah sebab pendekatan dia melalui hadis. Kita mengaji bab qada dan qadar ni mengenai melalui ilmu hadis. So dia datangkan hadis-hadis ayat Quran dan juga hadis juga. Baik. Maka disebut sini di antara ayat-ayat yang banyak itu, ayat-ayat berkaitan dengan qadar ni. Satunya dia kata ayat 3 surah At-Talaq. Boleh balik bukalah kitab Quran. Dia bagi nombor je. Allah Taala sebut dalam surah At-Talaq, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Atas tu dia mari ayat. Bawah tu 1 2 3 4 5 tu terjemahan kepada ayat tu. Terjemahan yang dia buat dalam bentuk poin.
Kemudian Allah Ta'ala disebutkan lagi ayat 8 dalam surah Ar-Ra'du. Nah, dalam surah Ar-Ra'du apa Allah Ta'ala sebut? Ni Allah Ta'ala sebut cerita tentang orang yang mengandung. Haiwan yang mengandung, perempuan yang mengandung. Ya Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah Ta'ala ni tahu apa yang dikandung oleh setiap yang bernama wanita, yang bernama perempuan. Wa ma taghidul arham, apa yang kurang, dan wa ma tazdad, dan apa yang lebih. Maknanya apa? Yang duduk dalam kandungan tu Allah Ta'ala maklum dah. Sebab Allah Ta'ala yang qadarkan. Yang duduk dalam kandungan nanti ialah perempuan. Yang duduk dalam kandungan bini kau nanti ialah lelaki. Lepas tu dia duduk dalam kandungan tu pula berapa lama? Berapa lama hidup dalam tu? 9 bulan lebih kah? Ataupun kurang 7 bulan kah? Ataupun kurang daripada tu lagi? Boleh jadi gugur, tak sempat membentuk manusia, gugur. Ataupun Allah Ta'ala nak lebih daripada 9 bulan dan sebagainya. Ada yang apa? Yang mengandung sampai 2 tahun. Ada kah? Ada lah ulama-ulama dulu ada mengandung sampai 20 tahun. Ad-Dhahhak dia menceritakan bahawa aku dikandung oleh ibu aku selama 2 tahun. 2 tahun duduk dalam perut mak dia. Bahkan dia kata ketika aku keluar tu, dia kata bukanlah maknanya dia tahu dia keluar, tidak, mak dia lah cerita pada dia ni. Dia kata ketika aku keluar tu maknanya 2 gigi bawah aku ni dah tumbuh dah. Budak kan mula-mula gigi bawah itulah yang tumbuhnya. Cuma nak sebutnya ada orang yang Allah Ta'ala tentukan qadar dia duduk dalam perut mak dia lebih daripada 9 bulan. Itu semua ketentuan daripada Allah Ta'ala dalam ilmu dia. Baik. Kemudian ayat yang ke berapa lagi? Ayat 49 surah Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu ayat dia. Kemudian apa lagi? Ayat 38 surah Al-Ahzab. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itu Allah Ta'ala sebut gitu. Dan ayat 48 surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Itu Allah Ta'ala sebut. Baik. Jadi maksud ayat-ayat tu disebut di bawah. Nombor 1 dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak kebijaksanaannya telah menentukan qadar takdirnya bagi tiap-tiap sesuatu. Ini saya sebutkan qadar. Apa yang Tuhan tentukan. Qadar tu pelaksanaan apa yang Tuhan tentukan. Misalnya kita nak buat rumah macam mana. Tu qadar dia seluas ni kita nak buat. Berapa ribu meter persegi kita nak buat. Tu duduk atas plan tu lah. Qadar dia. Besar ni, bilik duduk mana. Tu qadarnya bila bangun naik. Kita tengok, oh ini rumahnya. Kita orang yang bukan bidang dia ni tak nampak masa plan tu boleh jadi. Orang yang lukis tu dia nampak dah. Dia mengaji dia nampak dah. Walaupun dia lukis atas kertas selat besar tu, nampak saiz je, panjang ni, lebar ni dan sebagainya ukuran dia tu, bagi dia nampak dah dengan 3D, dengan 4D, dengan 5D ke apa. Nampak molek dah dia. Sebab dia mengaji dalam bidang tu. Kita yang tengok kertas, Allah tak nampaknya rumah ni cantik ke tidak tahu. Tu yang orang hari ni buat keluar 3D tu, boleh tengok, oh gini rumah, oh cantik tak apa buat. Jadi ibaratnya begitulah. Apa yang Allah Ta'ala qadarkan, kita sedang saksikan sekarang ni. Kita sedang tengok. Dalam usia 40 tahun ni hidup lagi kita. Lepas hidup pula dalam keadaan duduk buat amal ibadat, buat taat pada Allah. Allah syukur sangat-sangat. Allah Ta'ala qadarkan dalam hidup kita ni duduk buat taat sekarang ni pada Allah Ta'ala. Cuba bayang kalau umur 40 tak duduk buat taat pada Allah Ta'ala. Tak kena masjid, tak kena ibadat, tak kena agama, tak kena itu ini. Oh bahaya besar. Hujung sangat-sangat hampir dengan kita. Kita tak duduk dalam buat taat. Itu kita duduk tengok Allah Ta'ala qadarkan. Baik. Peta keadaan tiap-tiap sesuatu dan qadar masanya telah tetap dan tentu di sisi ilmu Tuhan. Ini yang ketiga tadi. Cerita tentang apa? Tentang rahim, tentang perempuan yang mengandung tadi tu. Itu yang hadis hadis Nabi SAW. Nabi sebut, Ibnu Umar meriwayatkan, Nabi mengatakan mafatihul ghaib khamsun. Kunci perkara-perkara ghaib ni Nabi kata ada 5.
Tak ada siapa-siapa tahu illallah, kecuali Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kunci 5 tu. Salah satu daripadanya ialah bila nak berlaku kiamat. Bila kita nak mati, di mana kita nak mati, tak ada siapa-siapa tahu. Tu kita duk rancang kan. Kita pergi berjalan ke mana, ke Langkawi lah cuti ni. Duduk khilaf dengan suami. Kita nak naik flight ke nak pergi ikut darat? Nak naik flight ke nak ikut darat? Bini kata kita pergi ikut flight lah, tak letih sangat. Suami kata tak adventure pula. Kalau kita pergi ikut atas, kita pergi ikut bawah lah sedap, boleh tengok negeri-negeri lain lagi. Dalam takdir Tuhan, pergi ikut darat akan berlaku benda-benda tak elok. Tapi bila Allah Ta'ala nak gitu, kita pun setuju. Kita pergi ikut darat. Pergi ikut darat, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak perlakukan sesuatu. Nak accident, nak kemalangan, bini meninggal, anak meninggal dan sebagainya. Tu qadar Tuhan pergi ke Langkawi. Lepas tu Allah Ta'ala qadarkan meninggal di mana-mana. Sebab tu perjalanan kita tu kita pun jadi pilih. Kita kata kalau aku pergi ikut flight hari tu bini tak mati. Tu kalau kita cakap kalau, tak ada masalah lah. Kita bukan tak percaya. Cuma kita bercakap kalau lah. Kalau lah aku ikut bini pergi ikut atas dulu, ikut flight dulu, naik belong dulu. Tak ada bini aku mati, tak ada kehilangan anak. Boleh kita bercakap gitu. Cumanya qadar tu dah ditentu oleh Allah. Sebab tu kita pilih juga kita pergi ikut darat lah. Kayak gitu pulang saya ikut je. Tu maknanya Allah Ta'ala telah qadarkan, petakan tiap-tiap sesuatu tu. Qadar masa dia. Bila sampai masa tetap. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, ayat sebut tak akan lewat walaupun sesaat dan tak akan cepat walaupun sesaat. Baik. Tiap-tiap sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki berlakunya, ada qadar takdir yang ditentukan baginya. Tiap-tiap sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan ada takdir dia. Yang tersurat di Lauh Mahfuz. Yang keempat, Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu selaras dengan qadar takdirnya. Maknanya pelaksanaan qada tu dah sama dengan qadar yang telah Allah Ta'ala tentukan. Baik. Tiap-tiap satu umat manusia ditentukan Tuhan baginya satu syariat untuk sesuatu masa yang dikehendaki. Tu ada syariat yang berbeza di antara nabi-nabi. Macam apa? Macam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, berapa orang isteri Nabi Allah Sulaiman alaihi salam? Tuan-tuan tahu isteri Nabi Allah Sulaiman berapa orang? 4 orang? Tak. 9? Tak juga. Berapa? 100. Tu syariat dia membenarkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam berkahwin sehingga 100 orang. Maka pernah Nabi cerita, Nabi SAW cerita tentang Nabi Allah Sulaiman ni, dia pernah mengatakan bahawa aku akan bersama dengan isteri aku pada satu malam ni ke semua sekali. Maknanya ke 100 orang isteri aku akan bersama dengan dia. Tuan-tuan tengok, Allahu Akbar, pakai petua apa lah ni. Tapi tuan-tuan tengok dalam hadis tu, Nabi cerita tujuan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam nak bersama dengan bini dia yang ke-100 dalam satu malam. Tujuan dia dengan harapan, bila aku bersama dengan bini aku yang 100 ni, maka akan melahirkan ghulam, seorang anak lelaki yang yujahidu fi sabilillah. Yang akan berjuang untuk jalan Allah Ta'ala. Maka maknanya aku tak perlu dah pada orang lain untuk sokong aku. Berjuang bersama-sama dengan aku, berperang dengan aku, tak perlu dah orang lain ni. Anak-anak aku 100 orang ni boleh jadi tentera bersama-sama dengan aku. Tu niat dia comel. Niat kita nak apa anak? Tak ada niat apa, seronok saja. Tu niat kena ada dalam hati. Allah Ta'ala tengok nak anak ni untuk apa, untuk jadi apa, bantu ummah, bantu apa, beri khidmat kepada umat baginda Nabi. Tu biar ada niat-niat baik ketika apa, ketika kita berhajat kepada anak tu. Baik. Jadi kata Nabi dalam hadis tersebut, Nabi Allah Sulaiman pun tawaf mendatangi ke 100 isteri dia tersebut. Tapi dia terlupa. Dia terlupa ketika dia sebut tadi tujuan dia nak mendatangi isteri dia untuk
supaya isteri-isteri dia ni semua melahirkan anak-anak lelaki yang boleh berjihad pada jalan Allah, dia terlupa untuk sebut insya-Allah. Tu Allah Ta'ala tentu gitu. Allah Ta'ala tentukan begitu dalam qadar dia. Mu memang nak 100 isteri mu akan melahirkan setiap seorangnya seorang anak lelaki. Tapi Allah Ta'ala dah tentukan dah qadarnya dalam ilmu Allah Ta'ala, bahawa engkau tak akan sebut kalimah insya-Allah ketika engkau bercakap tu. Maka kata Nabi SAW, kalaulah saudaraku ini, maknanya Nabi Allah Sulaiman tu, menyebut kalimah insya-Allah ketika dia berkata tadi, nescaya Allah Ta'ala akan tunaikan segala hajatnya. Maknanya akan lahir daripada 100 bini dia pada malam tersebut, jadi anak belaka, laki belaka, jadi mujahidin belaka. Tapi dah Allah Ta'ala qadarkan dalam ilmu dia, dia tak sebut. Tu jadi terlupa nak sebut insya-Allah. Maka daripada 100 tu seorang saja yang lahir. Daripada 100 seorang saja yang boleh anak. Tu pun dalam ada riwayat sebut tak sempurna anak tersebut. Tu nak beritahu benda yang telah Allah Ta'ala tentukan. Kita pergi ke kedai, biasa kita pergi kedai nak makan nasi, katakanlah pukul 8, pukul 9 kita pergi ada lagi. Pergi hari tu pukul 9.30 habis dah nasi. Tu qadar Tuhan tu. Jangan nak marah ke tuan kedai pula. Dia kata ingat kan ada lagi. Lewat dia kata tak ada lah. Sebab apa jadi lewat tu? Mari sakit perut, mari itu, mari ini. Gi juga kita kedai tu. Tapi habis dah nasi yang kita nak. Ada orang sampai peringkat marah, bergaduh, tak sabar. Tu ya tu sebab tak nampak. Kalau nampak, mata celek, mata hati celek. Mata hati celek tak ada masalah. Dia nampak ni qadar Tuhan yang menentukan bahawa kita pergi hari tu tak ada dah. Tuhan qadarkan hari tu pada kita ialah makan di tempat lain ataupun balik makan di rumah. Itu semua qadar yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu contoh syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak menerangkan. Tadi ayat Quran, kemudian dia nak masuk hadis. Ni baru nak masuk hadis. Baru nama sesuai dengan kitab dia, Mastika Hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak menerangkan soal qadar takdir Tuhan. Di antara keterangan-keterangan sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikut. Hadis yang pertama berkenaan dengan qadar. An Abdullah ibni Amrin ibni Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Baik. Hadis daripada Abdullah ibnu Amrin ibnu Al-As. Kalau tuan-tuan tengok Amrin ada waw sebutir selepas ra tu. Tu waw pembeza. Waw tu nak membezakan antara Umar dengan Amrin. So maknanya kalau ada waw baca dia Amrin. Kalau tak ada waw baca dia Umar. Gitu. An Abdillah daripada Abdullah ibni Amrin ibni Al-As. Ini sahabat yang digelar sebagai Al-Abadilatul Arba'ah. Sahabat yang bernama Abdullah. Ada 4 orang yang digelar sebagai Al-Abadilah. Yang bernama Abdullah. Dan biasanya ghalibnya kita akan bertemu dalam penulisan dia hanya sebut Ibnu Abdillah. Anak kepada Abdullah, anak kepada fulan bin fulan. Ibnu Umar, macam contoh diguna perkataan ibnu. So maknanya kita tahu Ibnu Umar tu adalah tuju kepada Abdullah ibnu Umar. Sebab dia adalah Abdullah yang 4. Siapa Abdullah yang 4 ni? Abdullah ibnu Umar satunya, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang keduanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiganya yang ni Abdullah ibnu Amrin ibnu Al-As. Kemudian yang keempatnya Abdullah ibnu Zubair. Tu 4 tu digelar oleh ulama-ulama hadis sebagai Al-Abadilatul Arba'ah. Kalau tuan-tuan dengar istilah tu, maknanya 4 orang sahabat ni.
Kenapa sahabat ni digelar sebagai al-abadilatul arba'ah? Tak termasuk dalam 4 ni Abdullah bin Mas'ud. Oh, insya-Allah. Oh, kena berhenti ya. Nah, siapa di hadis? Akan datang insya-Allah kita akan lihat berkenaan dengan hadis pula menceritakan tentang qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.